Okay dah. Dah? Dah kot. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam siaran FB Live bersama kami. Hari ini episod yang ke 21. Ikutkan lagi 9 hari lagi. Cabaran saya ni kena temankan dia selama 30 hari. Lagi 9 hari nak bebas lah kiranya. Okay, nama saya Izzy Ismail. Hai, apa khabar? Saya seorang jurutera. Profesi utama saya bekerja sambilan menjadi pembantu kepada member besar sebelah ni. Isteri saya. Yang besar, yang kecil Silakan beritahu nama anda. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Nama saya kali ke-21, nama saya Nur Zahirah. Orang panggil saya Zaza. Selalunya skrip ni, tapi hari ke berapa tu dah lupa dah. Sebelum lama dah tak cakap benda ni. Sebab tu tak ramai orang share tapi. Okay. Minta tolong pada semua. Dah hari yang ke-21 dah. Semua orang tahu apa yang kami kongsikan ni semua ni adalah satu maklumat, satu pengetahuan yang baru pada penyimpan emas ataupun kepada mereka yang nak buat keputusan untuk membeli emas. Jadi kongsikan, share. Kalau tak nak share dekat Facebook pun tak apalah. Tolong linkkan, bagi pada ahli keluarga, pada kawan-kawan untuk mereka tengok video kami. Kami sebenarnya ada letak juga di YouTube channel kami. Tapi YouTube channel tu adalah di bawah nama Izzy Kazoko, maknanya Izzy Family. So kami kongsi kat situ, kami punya travel, punya dengan anak-anak dan juga goal juga. So campur semua sekali kat situ. Jadi kami ada kumpulkan semua video-video streaming ni untuk emas ni di bawah YouTube channel Izzy Kazoko juga. Jadi kongsikan supaya lebih banyak pahala yang kami dapat. Okay, topik hari ni. Hari ni suara saya dah ada. Berlawanan warna. Yin and yang. Tak, saya tapi biru. Hari ni saya ada suara, jadi saya seronok nak bercerita. Jadi hyper sikit. Okay, hari ni topik kita nak discuss adalah berkenaan dengan satu ilmu yang penting juga, susut nilai. Kenapa saya cakap penting? Sebab ada juga suara-suara yang kami dengar kata sebab dia tak faham kan susut nilai ni, jadi dia kata menyimpan emas ni merugikan. Sebab apa? Sebab itulah dia salah pergi salah tempat. Benda yang nak dijual ni adalah benda yang susut nilai dia tinggi. Nanti kita cerita pasal tu. Okay, kita nak cerita pasal susut nilai. Okay, selama ni kami kerap bercerita emas ni satu aset yang menyimpan nilai. Sama juga macam aset fizikal yang lain. Sama macam hartanah, sama macam tanah kan. Makin lama nilai dia semakin meningkat. Tetapi satu perbezaan antara emas dengan aset-aset fizikal yang lain, yang seperti saya cakap tadi, tanah dan rumah tu, emas ni senang untuk ditunaikan, dicairkan. Dia punya sifat liquidity dia tu tinggi. Berbanding dengan emas, berbanding dengan rumah atau berbanding dengan tanah. Kita nak jual tanah tu bukannya senang-senang kan, proses dia panjang. Kalau katalah kita ada kita perlukan, sebab tu saya suka, satu benda yang saya suka pasal emas ni, dia terletak di tengah-tengah antara hartanah, rumah dan juga wang tunai. Okey, saya pernah ceritakan benda ni masa awal-awal salah satu daripada episod sebelum ni. Dia terletak di antara tengah-tengah antara hartanah, rumah dan juga wang tunai, sebab dia adalah aset. Okey, dia adalah sejenis bentuk aset fizikal. Maknanya dia boleh dikategorikan sebagai satu aset jangka masa panjang seperti rumah. Tetapi dia juga adalah senang dicairkan, senang nak macam dia cakap tadi dah, dia punya liquidity dia tu semudah wang ringgit. Jadi kita nak dapatkan dia tu senang. Maknanya tak payahlah kita nak apply loan lah, personal loan lah, nak hantar gaji 6 bulan lah nak beli emas semua tu, tak payah. Maknanya kita senang nak beli. Tetapi kalau kita nak jual semula, nak dapat duit balik, nak jual semula, kita tak perlu susah payah macam mana kita beli rumah. Sebab kita kena macam rumah kan, katakanlah kita perlukan 10,000. Takkan kita nak pop up pintu pergi jual pintu. Kita boleh ambil sikit daripada emas tu, jual. Jadi dia senang kat situ. Kita tak boleh nak jual satu kaki persegi walaupun ukuran yang dia diperkatakan tu adalah kita beli rumah dalam kaki persegi atau tanah berapa ekar, berapa kaki persegi kan. Kaki kita pun tak laku, nakkan jual kaki rumah.
Okay, so aset fizikal berbanding dengan aset fizikal yang lain, emas ni ada satu kelebihan di situ. Dia kita boleh nak mulakan sekecil 1 gram ataupun nilai RM100 dan dia juga adalah duit sebenarnya. Bila kita nak gadai, kita jual benda tu, kita akan dapat balik duit. Tetapi satu perkara yang akan timbul bila kita nak jual ataupun kita nak gadai adalah satu sifat yang di mana nama dia susut nilai. Susut nilai ni apa? Okey, susut nilai ni dulu saya pun tak pandai jugalah. Susut nilai ni macam apa? Perbezaan harga. Susut nilai ni saya pun tak berapa faham. Saya ingat, tapi bila dok fikir balik, bukan setakat emas. Siapa bang? Bukan setakat emas je kan susut nilai ni. Maksudnya susut nilai ni definisi dia adalah perbezaan antara harga waktu kita beli dan juga waktu kita jual. Perbezaan tu lah, selisih harga tu dipanggil susut nilai. Waktu awal-awal tu saya pelik juga kenapa harga dia makin murah kan? Kenapa tak sama macam harga waktu kita beli? Tapi bila dia fikir balik, bukan setakat emas. Apa saja barang dalam dunia ni pun, kalau saya beli gitar kan, minggu depan saya jual, memang akan definitely harga tu tak sama lah seperti mana yang kita jual kan. Same thing macam kita beli kereta, kita pakai few years after tu kita nak jual, definitely harga tu akan susut. Sama juga macam emas, dia ada dia punya susut nilai tu. Kenapa ada susut nilai ni in the first place? Emas tu sebenarnya dia sendiri tak ada susut nilai. Okey, logam tu sendiri tak ada susut nilai. Tetapi susut nilai tu diletakkan oleh pekedai. Maknanya syarikat atau kedai yang kita nak jual semula kita punya emas tu. Itu mereka yang meletakkan benda tu. Bukannya emas tu sendiri, logam tu sendiri ada susut nilai. Itu jangan salah faham. Maksud Jaja tu tak seperti wang ringgit. Wang ringgit tu kan ada dia punya susut nilai yang saya selalu cerita tu. Nilai ringgit Malaysia tu semakin lama semakin menyusut, semakin jatuh. Bukan tu. Nilai emas tu sama je. Kan, Bi? Nilai emas tu tak berubah. Dia bukan itu penyusutan nilai tu. Maksud dia makin naik sebenarnya. Itulah dia. So susut nilai di sini adalah hanya semata perbezaan antara harga waktu kita beli dan juga waktu kita jual. Akan ada penyusutan harga kat situ. Okey, kenapa benda ni ada in the first place? Susut nilai ni dia adalah satu nilai yang ditetapkan oleh pekedai sebab boleh dikatakan macam kos risiko lah yang diorang terpaksa tanggung. Sebab bila diorang beli, ada kemungkinan diorang tak boleh nak jual balik. Dan bila diorang beli, diorang nak kena simpan. Jadi kos pengurusan, kos penyimpanan, kalau dia nak kena lebur balik, dia nak kena minting benda tu. Jadi ada kos lah dekat situ. Jadi itu sebenarnya kenapa susut nilai ni wujud lah in the first place. Nak cakap apa tak? Dia seorang cakap. Tak. Kita kan semangat tu. Saya biar dia cakap. Nanti sambil dia bercakap tu, sambil tu lebih faham kan? Cerita lah. Cerita lah, sama pula. Sampai kat kos risiko? Belum. Dah. Dah kan? Okay. Dah sentuh kos risiko kan? Dah. Okay. Kiranya kami selalu nasihatkan kepada semua penyimpan di bawah kami. Kami cakap kalau katalah kita nak jual, sebaiknya pergi pada 3 kedai. Okay, sebelum saya cakap apa pasal bandingkan pada 3 kedai ni, perlu diingatkan kalau katalah mereka yang biasa menyimpan barang kemas, yang membeli barang kemas, sebenarnya benda ni adalah satu perkara biasa. Susut nilai ni adalah satu perkara biasa yang tak perlu diserabutkan kepala. Okay, mereka yang betul-betul kalau tak percaya tanya pada kita punya mak, tanya pada kita punya nenek. Kalau beli barang kemas, kalau kita beli hari ni, kita nak jual besok, tiba-tiba pergi kat kedai tu, hari ni beli nak bagi design bunga-bunga kerawang. Minggu depan tengok, alamak dah keluar lah segala jenis lipan bara lah, apalah, ketayap lah, semua tu keluar. Ada ketayap. Tak tahulah, adalah sekarang ni macam-macam nama dah, saya tak tahu jenis-jenis barang kemas ni. Tiba-tiba nak tukar. Kita tak akan dapat harga yang sama kita beli minggu lepas. Okay? Pekedai akan ambil sedikit susut nilai. Okay. Macam yang saya cakap tadi, susut nilai tu adalah
kos pengurusan, penyimpanan, pemutakan sudah, sebab pekedai sendiri dia rasa dia macam alamak, beli ni kalau dia ambil daripada kita, kita akan rugi ke, dia akan rugi ke tak, dia kena ada risiko-risiko yang dia kena tanggung. Sama ada dia boleh jual balik ke tak, ada ke orang yang berkenan yang kita boleh beli lipan bara ni kita jual balik kat dia, ada ke orang yang berkenan dengan design lipan bara ni lagi ke, dah tak laku dah design macam ni. Jadi itu semua adalah risiko yang perlu dia tanggung. Jadi sebab tu saya cakap, emas bukannya susut nilai tu dia sendiri ada susut nilai. Ini adalah kos yang pekedai, pembeli semula ni yang letakkan pada emas yang kita nak jual pada dia. Okey? Jadi sebaiknya sebelum kita buat nak jual semula kita punya emas, baik barang kemas 916, baik gold bar, apa saja, sebaiknya pergi kepada 3 syarikat, 3 kedai. Bandingkan, tanya dia dulu berapa susut nilai yang mereka ambil untuk ambil semula kita punya emas. Kira beli balik kita punya emas. Okay? Bandingkan 3 harga. Sebab lain-lain kedai. Sebab dia bukan satu fixed amount. Bukan maknanya kata ada persatuan dunia kedai emas kata boleh ambil berapa persen je. Tak. Dia ikut pada pekedai tu sendiri. Berapa yang dia nak letakkan kos susut nilai. Okay? Apa yang kami tahu, bila kami tanya, dan satu tips yang tuan-puan kena ingat, kalau kita nak jual sesuatu emas tu, pastikan kita jual semula pada kedai yang kita beli. Itu satu tips yang besar. Sebab kedai yang kita beli tu, dia akan ambil produk dia akan letakkan susut nilai yang rendah berbanding kalau kita dia beli semula barang yang kita beli daripada kedai lain. Contoh, macam kami survey pada waktu balik Malaysia hari tu, kami survey kedai PK. Saya tak boleh sebut nanti dia saman saya. Kami pergi pada benda tu fact pun macam mana pun. Kenalah, tak boleh lah. At least tak keluar pada mulut kami. Fikirlah PK tu apa. Okay. Dia bagi kami, kalau kata jual dia punya, beli dia punya gold bar, jual balik pada dia, masa dia ambil less than 20%. Macam tu lah. Tapi sebab waktu tu kami tanya kalau kami jual kami punya gold bar sendiri, jenama lain, dia ambil 30%. Okay, tapi kalau dia punya, dia ambil sikit. Macam tukar harga ke macam mana tak. Tapi memang sangat rendah berbanding kalau kita beli luar and then jual balik kat dia. Okay, itu mana-mana pun sama. Itu memang standard lah. Mana-mana kedai dia akan beli produk dia balik tinggi sebab dia nak kita beli balik. Dia kira macam trade in lah. Maknanya kita jual pada dia dan kita beli balik produk dia. Dan dia akan ambil susut nilai dia rendah. Sebab nak pujuk hati kita balik lah. Jadi kita beli dengan dia balik. So dia akan bagi susut nilai yang rendah. Okay. Dan semalam, ini yang buatkan kami excited nak cerita pasal susut nilai hari ni. Semalam, kami maksudnya tak sabar sebenarnya nak pergi kat kedai-kedai emas dekat Jepun ni sebab kami nak tahu sama ada produk public gold ni laku ke tidak di luar Malaysia. Okay, sebab ada orang argue pasal LBMA lah, tak ada LBMA ni tak boleh jual kat luar lah semua kan. Okay, jadi kami tak excited sebab yang Dina dengan produk yang terbaru yang public gold buat ni memang tak ada LBMA. Dia produk tempatan, jadi dia belum ada pengiktirafan LBMA. Sebenarnya itu tak ada masalah, itu tak ada isu langsung. Okay, satu kelebihan yang produk yang tak ada LBMA, dia tak ada dalam seal. Okay, bila dia tak ada dalam seal, dia adalah Arano friendly, dia boleh dibuka. Jadi pekedai tu dia boleh belik kita punya emas. Itu salah satu kelebihan produk public gold yang terbaru sebab dia bukan dalam seal yang kita kena kopak. Okay, so, kalau LBMA dia ada dalam seal, dia tak boleh buka tau benda tu. Tahu tak? Sebab tu produk public gold yang terbaru, Dina yang terbaru, yang local punya produk tempatan, dia tak ada dalam seal. Kita boleh buka and kita boleh beli. So Arano friendly. Okay. Jadi semalam bila kami bawa pada salah satu kios dekat sini, bila dia tahu dia boleh buka benda tu, dia macam excited lah. Dia macam memang seronok sangat. Orang Jepun, dia berderia membelik benda tu semua. Dan kami tanyalah harga waktu tu kita bawa. Adalah kita bawa Dina dan bunga emas. Okay, apa tu Easy lah kena cerita sebab cakap Jepun. Itulah, semalam kami jumpa satu kios ni ada dekat ada supermarket terdekat ni. Selalu tak ada benda tu, tapi waktu nak beli barang-barang asas semalam tengok ada kios yang terbuka. Jadi memang kami bawa lah emas yang ada tu. Kami memang sentiasa ada dalam beg tangan dia ni. Jadi ulur je lah saja nak tengok kan berapa nilai bila dia nak evaluate benda tu kan, dia nak valuekan benda tu.
Jadi dia timbang, dia tengok ketulinan, dia letak dekat magnet, benda tu tak melekat. Jadi dia memang kata what a good stuff you have. Bahasa Jepun, bahasa Jepun. Tu lah. Bahasa Jepun apa? Imo no motemasu ne. Imono? Imo no motemasu ne dia kata lah. Maksudnya it's a good stuff lah. Benda It's a good goal you got there. Something like that. macam Something yang you punya goal ni sangat cantik lah, sangat bagus. Satu produk yang bagus. Sebab dia betul-betul membelek semua tu. Ini yang kami tak sabar sebenarnya cerita dengan semua orang. Sebab kami sebenarnya tujuan semalam nak pergi sana bukannya nak jual sangat pun. Kami tahu yang kalau kita, macam saya cakap tadi lah, kalau kita bawa produk luar, brand luar ke kedai lain, dia memang akan ambil susun nilai tak lari jauh. 30, ada yang sampai ke 40% pun ada. Dia akan ambil tinggi. Okay, jadi memang semalam memang 30%. Bila kami kira daripada perbezaan harga dengan Public Gold beli semula, memang dalam 30%. Tapi itu semua saya dah tahu. Saya dah tahu yang memang akan around that 30%. Nak cerita pasal Jepun. Macam mana yang syarikat fikir tu pun ambil 30%. Apa kata lagi Jepun kan? Tapi kami excited, kami seronok sebab dia cakap gold tu diterima. Maknanya tak ada LBMA ke, ada LBMA ke, dia masih terima. Ini kios kecil tau. Kalau tengok semalam pun macam, ni kiosnya aku cuit sikit kaki dia terbalik dalam meja dia. Memang sangat kecil. Tapi itu kecil. Kalau saya tak boleh bayangkan kalau kami bawa benda tu kat kedai emas besar. Yang kios yang kecil tu pun ambil dalam 30% produk Public Gold. Jadi tak perlu risaulah benda tu. Memang laku. Keluar Malaysia, produk tu laku dan diberi pula compliment, it's a good product. You are holding something good, satu produk yang bagus, dia cakap. So itu pun dah buat kami tersengih-sengih dah pun. Jadi gold ni, emas ni dia tak ada batasan sempadan. Pergilah luar negara sekalipun, kita jual, insya-Allah laku di mana-mana. Saya nak sentuh sikit pasal perbezaan antara satu kedai dan satu kedai yang lain tu dekat Malaysia kan. Kenapa benda ni possible untuk berlaku? Satu sebab dia adalah emas ni bukan termasuk dalam barang kawalan kerajaan. Jadi setiap satu kedai tu sebenarnya bebas meletakkan diorang punya harga masing-masing. Diorang ada komuniti lah, kedai emas ni kan, komuniti kedai persatuan dia, komuniti kedai emas ni. Mungkin ada lah dia kontrol kat situ, tak boleh harga ceiling tu tak boleh lebih daripada harga ni kan. Tapi tak semua kedai masuk dalam persatuan ni dia kontrol harga. Tapi point dia, kerajaan sendiri tak kawal, emas ni bukan dalam satu bahan kawalan kerajaan, tak termasuk dalam list tu. Jadi kedai tu bebas untuk meletakkan harga masing-masing lah. Kalau dia tidak dalam persatuan tu, dia tak terikat dengan mana-mana. Dia boleh letak sesuka hati, dia nak letak harga berapa, susut nilai berapa. Okay, so kita dah tengok cerita-cerita pekedai luar lah kan, kedai-kedai emas di tepi jalan, kedai-kedai dalam supermarket semua tu di Jepun, di Malaysia. Sekarang kita nak cerita pasal Public Gold. Public Gold punya susut nilai. Okey, sekarang macam saya mention tadi kan, saya punya perception awal-awal dulu, saya ingatkan kenapa tak boleh dapat harga yang untuk waktu kita jual, tak boleh dapat harga sama macam kita beli. Jadi dia punya susut nilai tu kosong lah. Susut nilai tu kosong. Well, dia punya goal dia adalah kita nak kurangkan susut nilai tu. Maknanya, kalau kita ada satu emas bernilai RM1,000, kita pergi jual dan susut nilai dekat situ 30%, pekedai tu akan pulangkan balik pada kita RM700. Seboleh-bolehnya kita nak dapat RM1,000 kan, tapi benda tu tak possible untuk berlaku. Jadi 30% susut nilai RM700, betul kan? Dikira. Kalau 20%, kita akan dapat RM800. Kita ada emas bernilai RM1,000. Kalau susut nilai itu 20%, tolak RM200 lah. Jadi kita akan dapat RM800. Kalau susut nilai itu 9% pula, atau 8%, daripada nilai RM1,000 tu, dia bernilai RM90 atau RM80. Jadi duit yang kita bakal dapat daripada pekedai itu adalah RM910 ataupun RM920. Kan lagi banyak. Maksudnya betul.
Tahu banyak sangat nombor. Maknanya makin dekat lah harga seperti mana waktu kita beli dulu tu. Kan? Jadi kita tak nak jurang tu besar sangat. Jadi dia punya point dia adalah kita nak mencari tempat yang boleh memberikan kita nilai susut nilai yang kecil, yang nipis. Okey, kita cerita pasal PK tadi dengan kat Jepun dia bagi 30%. Okey, sekarang kita nak cerita pasal public goal. Public goal adalah boleh kata satu antara, ada lagi kot. Antara syarikat yang menawarkan susut nilai yang kecil. Rasanya boleh katakan top 5 kan? Susut nilai yang kecil, bawah 10%. Dengan syarat itulah kot. Kita beli barang public goal dan kita jual balik barang public goal kot. Kalau barang luar, jual di public goal mungkin lebih sikit lah kot kan. Mungkin lebih sikit tapi taklah Sebab tetap setinggi. dia takkan termasuk dalam table tu lah kan. Okey, jadi susut nilai di public goal adalah antara yang terendah di Malaysia. Daripada 6% hingga 9%. Dia berbeza mengikut berat. Makin kecil, makin besar dia punya berat tu, susut nilai dia makin kecil. Kami nak cerita ni. Banyak nombor. Cerita lah kot. Okay, jadi formula dia, okay, dah tengok ya. Izzy dah cakap tadi, kita boleh tengok dekat table tu, PG cell and PG buy. Okay, formula dia, saya ajar macam nak kira. Formula untuk kira susut nilai ni adalah PG cell, kita ambil kat atas tu, PG cell tu, tolak dengan harga PG buy, lepas tu kita bahagi dengan harga yang PG cell balik, kali dengan 100, kita dapat percentage dia. Okay, percentage tu lah yang, okay, nampak kat bawah tu ya, saya bagi contoh, emas 10 gram, emas 20 gram. Dekat bawah tu lah adalah contoh 9%, 8% tu yang dalam jadual yang kat tepi tu. Itulah jadual macam mana kita dapatkan pengiraan peratus susut nilai untuk setiap gram yang ada dalam tu. Okay, jadi sebab tu kami kata kalau kata bagi sesiapa yang ada modal besar, kalau jangan dipecah-pecahkan dalam bentuk kecil-kecil sebab lebih besar bentuk, lebih berat gram yang emas yang kita beli, lebih kecil susut nilai dia. Okey, sebab kenapa? Macam saya cakap tadi lah, susut nilai ni sebenarnya kos untuk macam-macam lah, untuk membentuk lah apa semua tu. So maknanya lebih mudah. Maknanya saya cakap kan, lebih kecil bentuk tu, lebih rumit untuk dia nak godek-godek tu kan. Jadi susut nilai tu tinggi sikit lah. Tapi bila besar, lebih senang untuk dibentuk, dia punya susut nilai tu kecil. Okey, jadi kami tak nafikan. Okey, kami bagi tahu terus terang. Susut nilai ni memang ada. Okey, mungkin ada orang yang cakap, habis tu apa yang untungnya beli emas? Itu persoalan dia. Dah ada susut nilai macam mana ni? Macam mana kita nak dapat untung? Baik, sebab itulah kami selalu diingatkan kepada semua penyimpan emas di bawah. Yang belum buat keputusan untuk menyimpan emas pun kami akan nasihatkan. Janganlah beli hari ni, minggu depan dah call jajan nak jual dah. Saya kata jangan. Lebih baik jangan beli emas. Ambillah duit lebih itu, simpanlah dalam tabung ASB ke, simpanlah dalam tabung haji ke, simpan kat tempat lain. Kalau nak menggunakan duit secepat itulah dalam masa seminggu, jangan beli emas. Emas memang tak sesuai untuk jangka masa pendek. Okay? Even kalau kita simpan dalam ASB pun, mana boleh hari ni kita simpan, minggu depan keluar kita dah harapkan dividen 5%. Takkan dapat. Jadi samalah juga macam emas. Okay? Dia ada dia punya susut nilai dia. Kita beli hari ni sebab tu banyak kali kami ingatkan. Emas adalah simpanan jangka masa panjang. Dia perlukan masa untuk diperam, untuk dia ni. Jadi bila simpan, lupakan. Janganlah duk fikir-fikir minggu depan nak jual, tengok harga graf tiap-tiap hari, bulan depan nak jual. Memang takkan dapat harga yang baik untuk dijual. Sebab dia akan ada susut nilai sikit, okay? Tapi public gold, kalau beli dengan produk public gold, memang dia punya susut nilai dia kecil. Mungkin dalam masa setahun, bila harga dah naik sikit nak jual, mungkin saya tak rasa kata rugilah. Mungkin akan dapat untung sikit walaupun selepas ditolak susut nilai ini. Okay? Itu yang saya katakan awal tadi, kita kena ada ilmu pasal susut nilai ni. Sebab memang kita ada dengar orang cakap, mengeluh lah sebab kata menyimpan emas ni tak untung kan. Sebab inilah, beli tapi dalam tak sampai beberapa minggu dah nak jual. Jadi dia tak sempat nak break even kan. Dah rugi. Ataupun pergi jual dekat kedai PK tadi ke, elok-elok 6 hingga 9% punya susut nilai, kalau dijual di PG
tapi dijual kat kedai lain. Jadi kat situ 30%. Dan juga barang-barang kemas. Barang-barang kemas ni for your information lah, dia punya susut nilai lagi tinggi sebab lagi complicated dia punya design tu, sebenarnya membuatkan susut nilai tu lagi akan besar. Jadi sebab itulah kami selalu nasihatkan kalau untuk pelaburan jangan beli barang kemas. Barang kemas tu kalau beli untuk di Perhiasan lah. perhiasan-perhiasan tu akan buka tangan sini. Okey, untuk perhiasan tu dia sesuai. Tapi kalau untuk pelaburan lebih baik jangan. Sebab pelaburan dia akan ambil kira ya, susut nilai semua-semua ni akan menyebabkan lebih kerugian berbanding kalau kita simpan tu untuk kebaikan, untuk keuntungan. Okey? Sebabkan tu banyak kali kami ingatkan juga, banyak kali dah ingatkan ni. Nak menyimpan, pastikan ada ilmu. Baca ataupun dengar dan dengar. Satu je saya nak sentuh Lagi. isu patuh syariah di sini, sebab ada satu soalan mengatakan bila kita letak susut nilai ni, pihak syarikat tu macam mengambil keuntungan yang banyak lah. Jadi dekat situ dia kata macam ada unsur riba. Tak ada isu patuh syariah di situ. Syarikat, contoh public gold, dia memaparkan harga yang dia nak jual. Dia depend pada kita lah. Kita dah bersetuju. Persetujuan kita untuk menerima harga yang dipaparkan tu. Dan saya dah cerita pasal patuh syariah itu kan, bila dia nak buy back balik, dia nak buy back tu, dekat mana patuh syariah tu, selepas dia dah setuju dengan harga yang dipaparkan, emas yang dibawa itu sebagai security deposit, jual kepada public gold akan masuk transfer duit ke dalam akaun kita. Dekat situ berlakunya proses jual beli dari segi syariah. Dekat situlah proses kesempurnaan pemilikan tu berlaku. Okey, tak ada isu patuh syariah di situ. Itu je saya nak ingatkan. Sadaqallahul azim. Okey, panjang lebar hari ini bercerita. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi untuk episod yang lagi ke-8 sini 8. InsyaAllah. Okeylah, panjang sangat hari ini. Terima kasih kerana... Kalau ada apa-apa soalan, mesej kami dekat nombor yang tertera, PM, sebab ini pun adalah hasil daripada apa yang soalan yang orang tanya pada kami jawab. Jadi, tanya saja apa-apa supaya kami ada topik lagi untuk dibincangkan selepas ni. Ada 9 hari lagi. Okey, silakan tanya. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alamak, mana?